به كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة وأخوات أعزني الله وإياكم، أيها الطلاب والطالبات rahimakumullah, mustami'in wa mustami'at, pendengar yang mengikuti kajian dars Syarah Sunnah di Imam Al-Barbahari rahimahullah secara langsung di maktabah ini dan secara online daripada semua channel. Barakallahu fikum, pendengar di Malaysia dan juga di mana juga antum berada. Barakallahu fikum. Kita teruskan pengajian kita malam ini di Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah: wa'lam an ad-dunya darul imani wa islami. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa dunia ini adalah perkampungan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Pada pengajian yang lepas, kita telah mempelajari ciri-ciri kemunafikan, iaitu secara i'tiqadi dan amali, dan kita telah mengenal pasti dan memahami maksud kemunafikan dan ciri-cirinya dan cabang-cabangnya. Walhamdulillah. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah menghuraikan bahawa harus kita mengetahui, i'lam, dengan adanya ilmu, bahawa dunia ini adalah darul iman. Darul iman, perkampungan sebuah negara di mana kaum muslimin, perkampungan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fawzan wafaqahullahu wa ra'ah, yakni anna al-islam wal iman fi dunya allati hiya darul amal, amma al-akhirah fa innaha darul jaza. Bahawa yang dimaksudkan dengan Islam dan iman di dunia ini adalah tempat di mana singgahnya kita beribadah, beramal di dunia ini. Maka terjadinya dunia ini bagi umat Islam ini untuk beribadah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supaya dia beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dunia ini tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita beramal. Dan kita duduk di dunia ini bukan untuk percuma sahaja. Kita duduk di dunia ini bukan untuk la'ibun, untuk kita bermain-main. Bukan kita hidup di dunia ini untuk berfoya-foya. Hidup kita di dunia ini adalah singgah sahaja untuk mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana setelah kita hidup di dunia, ammal akhirah fahiya darul jaza, maka akhirat itu adalah perkampungan ataupun negeri yang akan membalas apa usaha yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang beramal sebesar mithqala dzarrah, sebesar dzarrah sekalipun, ia akan
dibayar, dengan balasan apa yang dilakukan, keburukannya, kebaikannya, semua akan ditimbangkan. Segala apa yang diamalkan, sama ada kebaikan maupun keburukan di dunia ini, akan dibalas di akhirat. Adapun orang-orang kafir yang melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dibalas di dunia dan tidak diberikan ganjaran di akhirat. Jika Allah berkehendak membalasnya kebaikannya di dunia, adapun di akhirat maka Allah tidak akan membalaskan segala kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Adapun orang-orang yang mengimani ataupun berkeyakinan bahawa orang-orang kafir melakukan kebaikan, di akhirat kelak dia akan dibayar ataupun diberikan dengan kebaikan, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang menyalahi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana segala amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun seorang muslim setelah dia murtad, maka amalannya terbatal di dunia ini. Fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah, maka terbatallah segala amalannya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. 6. Seterusnya, maka Islam dan iman itu innama yakunani fid dunya. Iman dan Islam itu ada di dunia ini. Amma man mata ala ghairil Islam wal iman fa innahu kafirun wa la yanfa'u annahu yaumal qiyamati idza syada ma kafara bihi yu'minuna aw yatamanna ar-ruju' wa yatlubu min rabbih annahu yarji'u li ajali an yu'mina. Qala ta'ala walau tara idh wukifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Adapun Islam dan iman itu di dunia, dan setelah orang yang mati meninggal dunia ini atas kekafiran ghairil Islam, bukan orang-orang Islam, kerana dia tidak beriman, maka dia adalah orang yang kafir, yang tidak memberikan manfaat di dunia ini. Annahu yaumal qiyamah, adapun mereka ini pada hari kiamat kelak mereka adalah termasuk orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu mereka setelah mati di akhirat nanti, lalu mereka memohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk mereka dapat kembali di dunia ini. Menyesalnya mereka di akhirat kelak, kerana di dunia ini mereka tidak mahu menjadi orang Islam dan tidak mahu menjadi orang yang beriman. Lalu Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh wukifu 'alan nar, nanti kelak engkau wahai Muhammad akan melihat mereka ini duduk di neraka, lalu mereka berkata ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Na'am ayat 27, lalu mereka berkata cilakalah kami, binasalah kami, kalau kami tahu dahulu kami telah kembali ke dunia ini, kami tidak mahu dustakan Rabb kami dan kami mahu menjadi orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan akan seorang kafir, dia tidak mahu untuk beriman di dunia, lalu mereka menyesal di akhirat dan mereka ingin untuk kembali di dunia. Sebagaimana juga difirmankan di dalam surah Al-Ahzab, mereka termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat, lalu mereka ingin untuk kembali ke dunia ini, lalu mereka berkata ya wailatana ata'na sadatana wa kubra ana fa'adalluna sabila. Cilakalah kami dahulu kalau kami tahu kami tidak mentaati pembesar-pembesar kami. Kami kalau tahu kami tidak mentaati pembesar-besar kami, iaitu kabilah-kabilah orang-orang Quraisy di negeri Mekah. Kalau kami tahu dahulu kami tidak mentaati mereka, kerana orang-orang jahil ini sifat mereka adalah sifat muqallid, yang itu suka mengikuti, tidak mahu mencari ilmu dan tidak mahu mendengar wahyu. Lalu mereka mengikuti pembesar-pembesar kabilah mereka dan mereka mendengari kata-kata mereka dan mereka menolak wahyu. Seterusnya, maka Islam dan iman itu terpisah. Maka Islam dan iman itu terpisah, tidak disatukan iman dan Islam, kerana iman dan Islam itu dibahagikan oleh Allah Jalla wa Ala sendiri dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana telah kita maklum
bahawa wal Islam wal iman bainahuma farqun li'anna ad-din thalathu maratib, bahawa Islam dan iman itu terpisah, tidak sama, kerana agama ini terbahagi kepada tiga bahagian, tiga hal. Apa dia? Al-Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Nah, kama fi hadis Jibril, sebagaimana telah disebut dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari, Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia menyamar sebagai orang musafir yang ingin mengajari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tinas zakah wa shaumur ramadan wa tahajjal bait al-haram. Kemudian Jibril menjawab, sadaqta, benar engkau. Kemudian akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku apa itu iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Khabarkan kepadaku, beritahu kepada aku apa itu iman. Iman adalah mengimani kepada Allah, mengimani kepada malaikat-malaikatnya, mengimani kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian yaitu yaumul akhir, dan juga mengimani kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu Jibril pun mengatakan, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Akhbirni anil ihsan, cerita kepadaku tentang apa itu al-ihsan, apa itu ihsan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa innaka lam yarah, meskipun engkau tidak dapat melihatinya. Fa innahu yarak, maka Allah melihat kamu. Jadi Islam ini terbahagi kepada tiga martabat, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Maka orang yang beriman, orang yang Islam, mengaku Islam, belum tentu dia beriman. Orang yang beriman sudah pasti dia seorang Islam, melengkapi rukun-rukun iman, maka orang itu adalah orang yang Islam. Maka orang yang Islam belum tentu dia jadi orang yang beriman, kerana orang Islam itu ada dalam kalangan orang Islam itu dinamakan sebagai orang muslim. Barakallahu fikum. Orang muslim. Lalu ada orang muslim, ada orang munafik. Jadi orang Islam belum tentunya orang-orang yang beriman, kerana orang munafik dia tidak beriman, dia hanya beramal. Adapun orang yang beriman, orang yang mukmin, dia beriman dan dia beramal soleh. Dan orang munafik dia beramal seolah-olah dia beramal soleh. Mungkin dia bersedekah, mungkin dia berhaji, mungkin dia berumrah, mungkin dia tarawih dan dia qiyamul lail, akan tetapi hatinya tidak ada keimanan, maka terjadinya seorang munafik. Maka terjadinya orang-orang munafik. Kemudian maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini, kerana li'anna al-Islam huwa al-istislamu fi dhahiri. Adapun orang Islam itu adalah menyerahkan keislaman dia. Istislamu fi zahir, secara zahirnya dia nampak dia seorang muslim. Wa qad yakunu mu'minan fi batini. Adapun dalam kebatinan dia seorang yang mukmin. Wa qad yakunu munafiqan, barangkali dia menjadi seorang yang munafik. Jadi maka orang yang Islam belum pasti tentunya dia orang mukmin, barangkali dia boleh jadi orang yang munafik. Maka ini adalah dinamakan sebagai kafiran fi batini. Dan orang-orang munafik ini kafir secara batinnya. Adapun secara zahirnya, apa tu zahirnya?
amal ibadahnya nampak di Islam, tapi batinnya tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Baik, seterusnya bahawa iman itu tidak boleh kita pula memutlakkan seseorang itu menjadi munafik. Kerana apabila kita katakan sesuatu yang dimasukkan dalam keadaan mukmin kamil, orang yang iman sempurna imannya, maka kita katakan wa yadkhulu fihi mu'minu naqisul iman. Apabila seorang mukmin dia buat kejahatan, dia buat kemaksiatan, iman dia akan berkurang. Iman dia akan berkurang sampai dia mati. Orang yang dalam hatinya ada keimanan, imannya akan kurang. Tapi kalau orang munafik, dalam hatinya, hakikatnya dia tidak mempunyai iman. Dalam hati dia tak ada iman. Orang-orang munafik, zahir dia saja kita nampak dia orang Muslim. Dia mungkin pakai ketayab, dia pakai jubah, ya? Dia pergi masjid. Kita sebutkan sebagaimana juga orang-orang munafik juga duduk di masjid Nabi. Orang munafik duduk di Mekah, mungkin dia tawaf. Orang yang munafik juga mungkin dia duduk beritikaf di masjid Nabi. Tapi tetap mereka orang-orang yang munafik, sehingga datangnya Dajjal, maka melompatnya orang-orang munafik di kota Madinah. Dan kita tidak boleh mengklaim bahawa semua orang yang duduk di kota Madinah itu adalah orang-orang mukmin. Maka sekiranya orang bertanya, bagaimanakah orang-orang Rafidah Syiah boleh duduk di bumi Saudiyah, di Madinah dan di Mekah, sedangkan orang kafir itu tidak boleh? Kerana terbuktinya dalil akan orang-orang munafik itu dibenarkan duduk di Madinah sampainya terjadinya fitnah Dajjal, lalu mereka akan dikeluarkan, dibasmikan segala orang-orang munafik daripada kota yang mulia ini. Jadi kemunafikan itu tidak akan kita tahu siapakah orang-orang munafik, kerana amalannya seperti amalan kita. Iman kita pun tak ada orang boleh nampak. Kita sahaja yang tahu diri kita beriman macam mana kita beriman. Fa idza dzukira al-islamu wal imanu jami'an, sekiranya ada orang yang mengatakan Islam dan iman itu disatukan, fa innahu yuraddu bil Islam, maka dia akan memahamkan Islam itu adalah ahkamul zahirah. Islam itu adalah hukum-hukum secara zahir, wa yuraddu bil imani ahkam batinah, dan iman itu adalah hukum-hukum kebatinan. Ya, ini beza ahli sunnah dengan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi-sufi. Ya, orang sufi dia memahami secara zahir dan secara orang batin. Batin mereka harus mempelajari apa? Orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf ataupun dikatakan orang-orang sufi ini, mereka memahami hukum-hukum kebatinan itu adalah dengan mempelajari apa? Ilmu kerohanian. Lalu dari ilmu kerohanian itu datangnya satu ilmu namanya ilmu tasawuf. Yang ramai masyarakat kita sehingga jabatan agama di negara-negara kita ini semua mengatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu kebatinan yang bagus. Hakikatnya Imam Ahlu Sunnah kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad anak muridnya, dan imam-imam yang lain pada zaman salafus salih rahimahullah ta'ala, menyifatkan orang-orang yang ini seperti orang apa? Orang gila. Nah, pada awalnya na'am, ilmu tasawuf sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bagus untuk mensucikan diri jiwanya, tazkiyatun nafs, sesuatu ilmu mensucikan jiwa. Ya, lalu mereka menamakan sebagai ilmu tasawuf, mensucikan jiwa mereka dengan adanya ilmu tasawuf, mengenal Rabb dan sebagainya. Pada masa yang sama, mereka telah memisahkan ilmu-ilmu yang telah ada pada zaman Nabi dan sahabat. Apa dia?
Ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan ilmu kebatinan. Betul? Kita mengesakan Allah Tuhan yang satu, Rabb yang satu, yang tidak ada sekutu dengannya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam keesaannya, mentauhidkan Allah dalam sifat dan sifatnya dan juga nama-namanya. Lalu mereka mendatangkan satu ilmu lain, mengenal Tuhan dengan secara yang lain, ilmu falsafat, mengenal Tuhan. Maka lama-lama mengenal Tuhan, gurunya pun kata analah Tuhan. Lalu anak muridnya pun meminum air cuci kaki gurunya. Betul tak? Kita lihat ajaran sesat semuanya pasti akan terjadi atau terbina daripada ajaran ilmu kebatinan ini. Ilmu-ilmu tasawuf ini. Lihat, ajaran sesat pertama di muka bumi ini apa dia? Siapa dia? Golongan Syiah Rafidah. Itu adalah ajaran pertama yang terdiri daripada ajaran kebatinan. Ajaran ilmu batin. Daripada kebatinan ini yang mempengaruhi ideologi. Lalu daripada situ datangnya pemahaman-pemahaman yang lain, ilmu-ilmu tasawuf yang pada hari ini. Kita lihat apa yang ada di dalam negara kita. Ajaran ayah pin. Daripada mana? Ilmu tasawuf. Ajaran sesat arqam datang daripada pemahaman tasawuf. Yang ni yang popular. Apa lagi? Ajaran apa? Ajaran apa? Ramai yang tak tahu, pasal semua tak ikut kan? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semua kita lihat, kita nilai apa yang difatwakan dalam, digazetkan dalam majlis fatwa oleh ajaran-ajaran sesat ini. Semuanya kita kalau kaji pasti datang daripada ilmu tasawuf. Jadi ajaran sesat ni ada dua cabang. Satu datang daripada kebatinan, ilmu batin, lagi satu datang daripada ilmu ideologi ekstrim, iaitu khawarij. Khawarij dia tak ajar kepada ilmu kebatinan. Dia ajar kepada ilmu keganasan, kezaliman kepada manusia. Itu khawarij. Selain daripada khawarij, semua ajaran sesatnya mesti ilmu-ilmu kebatinan, nak mensucikan dirinya. Akhirnya terjerumus ke dalam perigi buta. Kalau khawarij, tidak. Dia mengajak kepada tauhid juga. Dia mengajak kepada ibadah-ibadah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada masa yang sama dia memahami teks-teks Al-Quran itu sesuai dengan kepala mereka. Sehingga mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Itu pemahaman-pemahaman yang melampaui batas. Baik. Jadi kebatinan ilmu tasawuf ini cuba memisahkan manusia mempelajari ilmu tauhid yang sebenar. Jadi ilmu tauhid kita belajar akidah. Akidah pun ilmu kebatinan. Berapa ramai masyarakat kita tanya siapalah, kita tanya diri kita, kalau kita tidak diberikan taufik dan hidayah Allah Jalla wa'ala, kita tidak mempelajari akidah, di mana kita sekarang ini akhir? Di mana kita? Berapa ramai orang belajar Quran, tapi apa yang dipaham daripada Al-Quran? Dia mempelajari, membaca Al-Quran, tapi mereka apa yang dibaca itu menjadi keimanan? Ayat Al-Quran apabila turun kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah Ta'ala mengkhabarkan, ayyukum zadathu iman. Siapakah di kalangan kalian bertambah imannya setelah wahyu turun? Ini kalau kita baca Quran tak ada feeling, tak tahu apa yang kita baca, there is something wrong. Kita kena ada penambahan iman. Kita datang belajar Quran, kita datang masjid, kita baca Quran, kita nak memperbaiki bacaan Quran yang kita salah, kita baca dan sebagainya. Ikhlas kerana itu kalamullah, lalu kita baca menambah iman kita. Ini adalah orang yang hakiki imannya, batinan baik. Jadi kalau mereka pisahkan ilmu kebatinan daripada ilmu tauhid dan akidah, manusia tu ibadah dia flat, tak ada apa-apa, flat, nothing. Dia akan beribadah dengan tidak ada jiwa beribadah. Tidak ada jiwa dia nak beribadah.
Kita kalau belajar akidah, kita belajar tauhid, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Kita tak jumpa Allah lagi. Kita tak pernah lihat Allah. Dan Allah tidak berbentuk fizikal, kita tak boleh nampak. Nabi dah wafat 1400 tahun yang lebih dahulu kala. Yang ditinggalkan adalah khabar-khabariyah, athar. Kita tidak tahu rupa tubuh Nabi SAW. Lalu kita beriman dengan ada keimanan kepada Al-Quran yang ditinggalkan dan juga Al-Hadith, dan itu athariyah. Nampak? Itu ilmu-ilmu batin yang kita mempelajari. Dari kebatinan itu kita amal dengan hadis-hadis tersebut. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ya? Kita belajar. Itu semua kebatinan. Ilmu akidah ini kalau kita tidak pelajari, macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Ini nak tanya. Kalau kita tak belajar akidah, macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Masjid makin jauh kita untuk capai. Majlis ilmu makin jauh kita nak makin capai. Kerana apa? Kita tak faham akan kehidupan setelah kita mati. Kalau kita nak faham kehidupan setelah mati, kita mempelajari apa dia? Akidah. Akidah mengelokkan kita punya kebatinan. Tauhid juga mengelokkan kebatinan kita. Mensucikan jiwa-jiwa kita yang rosak. Ya, pada pertemuan yang lepas, sehingga kita membincangkan di dalam beberapa durus, sehingga kalau kita nak ta'addud, apa tu ta'addud? Berpoligami. Apa yang perlu dalam poligami ni? Tauhid, barakallahu fiik. Bukan duit. Tahu, nak poligami ni bukan kerana ada banyak duit. Kadang kita tengok ada orang poligami, dia tak ada duit, tak banyak, tak ada rumah besar, tak ada kereta besar, ya? Dia boleh ada 2 isteri, 3 isteri. Ni jangan marah akhwat, ini satu khabar contoh, ya? Kenapa dia perlu kuat tauhid dia, ya? Ini Ustaz Abu Muawiyah sekali mengajar Yana. Yang penting tauhid, akhi. Yang penting tauhid. Kerana apa? Kalau kita kuat tauhid, tawakal kita makin kuat. Kita bertawakal, kita berusaha, rezeki akan datang. Ha? Jadi kalau nak nikah, lebih daripada satu ta'addud, bukan tengok bank statement. Kadang bank statement banyak, tapi hati tak kuat, maksudnya tauhid tidak kuat, keyakinan tidak kuat, maka dia akan berkahwin tidak lama. Betul? Dia akan fed up dan sebagainya. Kenapa? Faham apa tu ilmu. Maka ta'addud ini perlukan ilmu. Jadi makin banyak kita belajar, insya-Allah kita boleh ta'addud. Barakallahu fikum. Ini direkam ni. Baik. Jadi ilmu zahir dan juga ilmu batin itu harus kita memahami. Ilmu zahir iaitu amalan-amalan kita perlukan dalil, ilmu kebatinan juga perlukan dalil. Nabi SAW dah ajar, sebelum beliau wafat, beliau dah ajarkan semua apa pada sahabat. Semua ilmu tu sudah all the best, dah tak ada ilmu lain lagi. Supaya jiwa kita menjadi manusia yang baik. Nah, وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائهم والصلاة عليهم. Nah, berkata Imam Al-Barbahari, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna. Dalam riwayat lain ada penambahan muslimuna. Mereka tu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam umat Muhammad ini adanya orang mukmin dan ada yang muslim. Apa beza pula mukmin dengan muslim? Sebagaimana tadi
di kalangan umat Muhammad ada yang mukmin, ada yang muslim. Muslim adalah orang-orang Islam, mukmin adalah orang-orang yang beriman. Ya, adalah orang-orang yang beriman. Orang yang muslim belum tentu dia mukmin, tetapi orang yang mukmin sudah pasti dia muslim. Orang yang muslim boleh jadi orang mukmin dan boleh jadi orang munafik. Lalu mereka ini adalah orang-orang yang mukmin lagi muslim di dalam fi ahkamihim wa mawarithihim. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman lagi mukmin di dalam memahami hukum-hukum syariah dan juga di dalam ilmu mawarith. Ilmu mawarith ini adalah ilmu apa? Ilmu faraid. Wa dhabaihim di dalam sembelihan-sembelihannya dan solat ke atas mereka. Yang dimasukkan di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang muslim lagi mukmin, kerana lianna man kana mu'minan fahuwa muslim. Kalau orang itu mukmin sudah pasti dia muslim. Wa man kana musliman faqad yakunu mu'minan faqad yakunu munafiqan. Kalau orang itu muslim, barangkali dia mukmin, barangkali dia seorang munafik. Lakinnal Islam as-sahiha la budda ma'ahu min imanin walau qalilan. Adapun orang Islam yang hakiki, yang sebenarnya itu harus ada dalam dirinya adalah mempunyai keimanan walaupun sedikit. Ya, maka orang yang Islam yang sebenarnya mesti ada keimanan. Kalau orang munafik dalam hatinya tidak ada iman walaupun sedikit, dia menjadi seorang muslim kerana menipu supaya dia tidak menjadi orang kafir di sisi orang lain. Ya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lalu berkata orang-orang Arab Badui ini, al-a'rab, iaitu orang-orang Badui ini, dia kata amanna, kami beriman. Lalu mereka dikatakan lam tu'minu, hakikatnya kami tak beriman. Dia kata kami beriman, pada hakikatnya kami tidak beriman. Akan tetapi kami adalah orang-orang aslamna, kami adalah orang muslim. Jadi ada mengaku muslim tapi hakikatnya tidak beriman. Jadi ciri-ciri ini berlaku, sifat-sifat ini berlaku. Dia mengakui bahawa dia orang muslim, wala salah, wala zakah, wala saumi, wala haj. Dia Islam tetapi tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Ada tak? Ada. Itu dinamakan Islam pada KTP. Kartu TP, IC saja Islam. Anda punya IC tak ada Islam. Baik, antum punya IC ada Islam kan? Jadi mengimani bahawa kita benar-benar ada orang Islam lagi mukmin. Itu tulis Islam, next time tulis mukmin. Jadi insya-Allah mukmin, Islam mukmin salafi. Masya-Allah, barakallahu fikum. Jadi kita harus menjadi seorang muslim yang mukmin, ya? Mengerjakan segala perintah Allah. Jadi belajar akidah ini dia cuba memahamkan kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam gelombang ataupun golongan yang salah. Kalau orang tak belajar ilmu akidah ni akhi, kita lihat di luar sana. Hal yang penting hati kita apa? Baik. Yang penting kita buat baik. Sudah. Ingat, ini semua adalah falsafat yang merosakkan seorang muslim. Hati yang baik. Lalu mereka datangkan dalil. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat ke apa? Hati-hati dia. Hati maksud dia itu adalah iman. Dalil itu sahih. Disebut oleh Nabi SAW, Allah melihat. Tapi bukan maksudnya dengan secara itu begitu mudahnya kita memukul-pukul rata bahawa Allah melihat hati kita, iman kita sudah memadai. Yang dimasukkan dengan iman hati yang baik setelah dia beramal soleh. Beramal mesti ada ilmu. Kemudian dia beriman mesti ada ilmu juga. Jadi tidak boleh kita katakan kita tak mau berilmu, kita tak mau beramal, cucuk hati kita buat baik.
Amal maksudnya mematuhi agama tu, membuat syariat-syariat Allah. Salat, puasa, haji kita dah laksanakan. Ini tidak mau salat, tidak mau haji, tidak mau puasa, lagi apa? Tak mau zakat. Cukuplah dia buat baik. Buat baik, tak sakitkan hati orang, kan? Ini semua adalah ajaran-ajaran orang-orang Nasara dulu lagi dah. Kalau kita lihat di dalam gereja-gereja orang Nasara, dia kata we good. Kita buat benda-benda yang good, benda-benda yang good deed sahaja dah memadai. Kita buat benda kebajikan sudah cukup. Agama mereka yang telah kita pelajari pada pengajian yang lepas, mereka adalah agama-agama yang mengajak kepada kerohanian. Cukup dengan rohani yang baik. Orang yang kata cukuplah hati dengan yang cukup hati kita baik, iman kita, menjaga iman kita, tidak buat maksiat, kita ingat itu adalah apa dia, ya ikhwah? Itu apa dia? Golongan-golongan murji'ah. Orang murji'ah ini adalah salah satu daripada kelompok kebatilan, ilmu ajaran-ajaran sesat yang dahulu dah ada orang-orang murji'ah. Orang murji'ah meyakini bahawa iman itu satu saja. Iman gitu statik. Iman itu statik. Ahlu sunnah wal jamaah sama ada yang mengikuti manhaj salaf ataupun mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, itu kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, mereka betul tak mengimani bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Tapi orang murji'ah tidak. Iman itu tetap gitu. Iman itu tetap gitu. Jadi tak perlu kita nak buat baik banyak sangat, tetap begitu. Jadi dia jaga saja, just kita kontrol iman kita. Adapun orang-orang khawarij ini, teroris, orang-orang ekstremis ini, mereka punya keimanan pula lain. Iman itu boleh bertambah. Iman kalau kurang, kafir. Iman bertambah boleh, tapi iman kalau kurang tidak boleh. Kalau kurang maksudnya kafir. Tapi ahlu sunnah ini umat yang sederhana, memahami iman bertambah dengan ketaatan dan iman akan kurang dengan kemaksiatan. Kita baca Quran, kita belajar Quran, kita baca Quran di masjid, di rumah, di mana kita baca dalam kereta, iman kita bertambah. Kita bersedekah, iman kita bertambah. Kita beri orang makan, iman kita bertambah. Semua kan benda yang baik. Kita angkat ranting di jalan, iman kita bertambah. Iman akan kurang dengan segala dosa-dosa yang kita buat, dosa-dosa kecil. Kalau buat syirik terus hilang semuanya. Faham? Jadi iman akan bertambah dan berkurang. Baik. Maka di sini disebutkan pula wa mawarithihim, dengan harta pusaka ini. Orang umat Muhammad ini, tidak ada umat sebelum ini yang agamanya ataupun ajarannya ada ilmu pusaka. Tidak ada. Datangnya Islam membawa keadilan, matinya ahli keluarga, maka orang-orang ahli mirah mendapat pusaka. Mendapat pusaka, membagi kepada secara adil. Itu hukum Allah. Wa tilka hududullah. Itu adalah hukum Allah. Tapi kenapa penulis, iaitu Al-Imam Al-Barbahari, menyebutkan mawarithihim, harta-harta pusaka ini dikaitkan dalam hal ini? Kerana seorang yang mukmin muslim, apabila dia mati, dia dapat harta pusaka. Sekiranya orang itu kafir, maka dia tidak dapat ilmu harta pusaka. Mak ayahnya kafir, anaknya muslim, maka anak tidak boleh mewarisi harta ayah dan ibunya. Dan ibu juga tidak, ibu yang kafir dan ayah yang kafir tidak boleh mewarisi harta anaknya yang muslim. Kemudian wa idza mata, kata Syekh Saleh Fauzan, apabila mereka ini mawarithihim, dengan hukum-hukum mirath ini, apabila dia mati, yugassilunahu wa yukaffinunahu wa yusalluna alaihi,
Lalu apabila mereka mati di kalangan orang-orang Islam ini, kita memandikan dia, kita mengkafankan dia, dan kita salat dia. Kita salat akan si mati tersebut. Di kalangan semua orang Islam, Muslim, sama ada dia mayat itu hadir, orang awam, kita salatkan akan dia selagi dia, walaupun dia pelaku maksiat, walaupun dia seorang mujrim, pelaku dosa-dosa, meskipun juga dia seorang yang matinya mati bunuh diri, kita tetap mengkafankan dia, kita salatkan dia, dan kita doakan dia. Ya, adilnya ahlu sunnah. Kemudian wa yadfinunahu fi maqabiril muslim, lalu kita mengkebumikan mereka di pekuburan orang-orang Islam. Wa ala qadi hayati yuhibbunahu wa yatawallawnahu wa taramahum bainahum. Lalu dalam kehidupan ini kita mencintai sesama kaum muslimin dan kita berwala. Kita berlakunya loyalty, kita wala kepada kaum muslimin, dan kita wa taramahum, lalu kita berkasih sayang. Bercerita bab kasih sayang ini adalah antara sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, di mana sifat-sifat sahabat ini, sahabat-sahabat Nabi SAW adalah mempunyai sifat-sifat yang begitu garang, bengis sifat-sifat dia terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat sahabat ini terakam di dalam Taurat dan juga terakam di dalam Injil. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyiddari 'alal kuffari ruhamaru bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, asyiddari 'alal kuffar. Mereka ni tidak ada toleransi dalam beragama bersama orang-orang kafir. Bukan masuk mereka bengis dengan orang kafir, nampak orang kafir pukul bantai, tidak. Tidak ada toleransi dalam agama dengan orang-orang kafir. Bukan maksudnya si Islam ni nampak orang kafir tidak buat baik. Maksudnya dengan orang kafir tidak ada toleransi dalam beragama. Hari ini kau sembah apa yang aku sembah, besok kau sembah apa yang aku sembah. Tidak ada toleransi. Dalam beragama tidak ada toleransi ataupun kompromi, apa-apa pun sekalipun tidak ada. Tetapi mereka sahabat ini walaupun begitu asyiddari 'alal kuffar, tapi mereka ruhamaru bainahum. Mereka berkasih sayang sesama sahabat-sahabat mereka. Maka itu sahabat-sahabat Nabi ini, walaupun kita dengar berlakunya sengketa di antara sahabat-sahabat ini, tidak boleh kita berbicara. Keimanan mereka tidak sama dengan kita. Apa yang mereka bersengketa pada lisannya, tapi hati mereka terbukti dalam Quran, mereka berkasih sayang. Tetap mereka berkasih sayang. Jadi kelompok-kelompok hizbi, ada orang-orang khawarij ini cuba memperlekehkan sahabat-sahabat Nabi dengan membawa naikkan khabar-khabar, berita-berita sahabat begini, sahabat dan begini, membanding-bandingkan sahabat. Dan itu bukan ciri-ciri seorang ahli sunnah. Maka salafus salih mengatakan cukup kita mengenal orang itu ahli bid'ah apabila mereka memperlekehkan, mencela ataupun menghibah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Cukup mereka tu adalah ahlul bid'ah. Baik. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan mathalul mu'min fi tawadihim wa taramuhim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Seorang mukmin itu sepertinya mereka dalam satu jasad. Kalaulah satu daripada anggota tubuh mereka idza ishtaka minhu 'addu, kalau salah satu daripada tubuh mereka sakit, ada seorang sakit ada daripada tubuhnya, tangan terpeleot dan sebagainya, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal umma, lalu apa yang dia rasa, dia pun akan terasa sakit sehingga membawa dia kepada demam. Macam mana kita nak adakan feeling ini? Ulama-ulama kita kalau berikan kita nasihat mengingatkan bahawa iman itu apabila kita nak rasakan hulwul iman, kemanisan iman ini, apabila saudara kita sakit, kita pun rasa
sakit. Dia terasa susah, kita pun terasa susahnya. Macam mana kita nak rasa? Iman. Macam mana iman tu terjadi hubungan tersebut? Kerana iman dia, apa yang diimani itu sama, apa yang diyakini juga sama, maka dia tidak ada rasa sesuatu yang memisahkan antara diri dia dengan si fulan. Dan itu namanya innamal mu'minuna ikhwah. Dalam suratul Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apa dia? Ikhwah, bersaudara. Ikhwatun fil iman la fil nasab. Yang dimasukkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ni, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Bersaudara ni dalam masalah iman, bukan dalam masalah nasab. Lalu orang akan bertanya, as-sa'il, mereka bertanya, apakah ikhwah itu persaudaraan daripada segi nasab atau daripada iman lebih mulia? Lalu berkata Syekh Saleh Fauzan wafaqahullahu taala wa ra'ah. Apa dia kata? Persaudaraan di dalam iman itu lebih mulia berbanding persaudaraan dalam nasab. Lalu orang bertanya, kenapa? Orang bertanya kenapa? Kerana di dalam nasab adik-beradik belum tentu dia beriman. Belum tentu dia apa? Beriman. Saudara mara kita belum tentu beriman. Ada saudara mara orang dia kafir. Tapi saudara seiman itu adalah yang paling kuat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Auratul iman al-hubbu fillah wa bughdhu fillah." Ikatan iman. Iman ini kan ditambat. Ditambat dalam hati kita, keimanan. Iman ini ditambat dengan keyakinan. Iman itu ditambat dengan keyakinan, beriman yang ada Allah, adanya turunnya Rasul, adanya risalah, Alkitab, adanya hari kemudian, adanya malaikat. Kan semua diikat dalam iman kita, diikat. Iman akhir ini dengan iman akhir ini diikat iman dia. Al-hubbu fillah. Lalu mereka mencintai sesatu sama lain kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Bil iman, dengannya iman. Anda tahu hari sejuk jangan tidur. Kemudian membencikan sesuatu perkara itu, apa dia? Dengan juga keimanan. Kita membenci sesuatu dengan iman. Maka kita tidak boleh mencintai sesuatu berlebih-lebihan, tidak boleh membenci sesuatu pun dengan berlebih-lebihan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Lalu kita takut akan kita sesuatu yang kita benci itu menjadi sesuatu yang kita sukai. Jadi membenci sesuatu dengan berpada-pada dan menyukai juga sesuatu perkara itu dengan berpada-pada. 6. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. Nah, berkata Al-Imam Al-Bahari tadi, wadhabaihim, iaitu dengan sembelihan-sembelihan orang-orang Islam. Al-dhabah, iaitu sembelihan. Sembelihan orang Muslim halalun hatta walau kana fasiqan. Sembelihan orang-orang Islam itu halal hukumnya. Kemudian meskipun yang sembelih itu seorang fasik, meskipun yang sembelih itu adalah seorang fasik, maka sembelihan itu adalah halal. Sebagaimana juga disebut dalam sebuah khabar, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki yang Nabi tahu si fulan ini adalah seorang munafik. Lalu dia membawa makanan yang hidangan itu adalah daging. Nabi tahu dia itu munafik. Lalu Nabi membaca tasmiyah, bismillah, dan Nabi makan. Lalu Nabi makan, meskipun dia itu adalah diketahui orangnya adalah orang yang fasik. Selagi mana, kata Syekh Saleh, madama annahu lam yakhruj, selagi mana tidak telah sembelihan itu telah mengeluarkan
yakhruj minal Islam fadhabahu halal. Selagi mana sembelihan itu bukan selain daripada orang-orang Islam, sembelihan itu adalah sembelihan yang halal. Wal munafiqu aidan idza dhabaha dhabihatan, sekiranya orang itu munafik, dia mensembelih binatang tersebut, maka makanan tersebut hukumnya adalah halal, na'kuluha bihukmi annahu muslim. Kita makan kerana dia menjadi halal, kerana kita mengambil dalil bahawa dia adalah seorang muslim. Ya, sembelihan adalah syaratnya muslim, bukan katanya mukmin. Malam yatabayyanu lana annahu munafiq, sehingga tidak ada dalil yang jelas, bukti yang jelas si fulan adalah orang munafik. Tidak ada dalil yang jelas dia orang munafik, lalu kita boleh makan. Qala Allah Ta'ala illa ma dhakkaitum hadha khitabu lil muslim. Dalil dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh binatang sembelihan daripada orang muslim. Kemudian wa abaha lana dzabahah ahli kitab, dan kita dihalalkan maksud di sini mubah, hukumnya boleh kita memakan sembelihan ahli kitab, sembelihan ahli kitab. Qala Allah Ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, sebagaimana disebut dalam surah Al-Maidah ayat 5, dan makanan yang dihidangkan oleh orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ya, sembelihan orang-orang ahli kitab di sini adalah sembelihan orang-orang Yahudi hari ini. Kerana orang Yahudi masih mempraktikkan, mengamalkan sembelihan yang dipatuhi dalam ahli kitab. Adapun orang-orang Nasara, mereka telah mengubah cara sembelihannya. Kerana orang-orang Nasara ni babi pun mereka dah makan. Pada hakikatnya agama mereka tak boleh makan sembelihan-sembelihan ni, kerana orang Yahudi ni masih menjaga bab makanan dia. Orang Yahudi tidak boleh makan unta, kuda, lemak-lemak haiwan. Itu kalau masak biryani kita pakai minyak sapi kan. Orang Yahudi tak boleh makan minyak sapi tu. Lemak-lemak haiwan yang tidak boleh dimakan. Ada banyak lagi binatang-binatang yang dia tak boleh dimakan. Jadi sembelihan dia atas sembelihan lembu ataupun kambing, ayam, itik itu semua boleh kita makan. Jadi ini satu pemahaman dalam ilmu fiqh yang harus kita membuka minda kita, bukan hari-hari mencela Yahudi. Ya, mencela Yahudi pagi, petang, siang, malam. Mengkhabarkan McDonald itu Yahudi, sedangkan Allah sendiri mengatakan sembelihan Yahudi boleh makan. McDonald itu kan sembelihan orang-orang Muslim, lalu katanya Yahudi, kesian Yahudi difitnah. Ingat, memfitnah orang kafir akan tuntut di yaumil qiyamah. Dia akan dituntut, jangan diperlekehkan. Memfitnah orang Yahudi, maka fitnah itu akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati wahai kaum muslimun. Sembelihan orang-orang Yahudi itu boleh makan. Jual beli dengan orang Yahudi juga adalah mubah. Jangan kita memandai-mandai mengatakan haram, tak boleh beli dengan adanya muamalah dengan orang-orang Yahudi. Kerana dalil dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW itu memajak baju besinya dengan orang Yahudi. Maka Imam Bukhari berdalil dengan dalil ini menunjukkan bahawa hukumnya halal untuk kita jual beli dengan orang Yahudi, meskipun dia orang kafir. Hukum jual beli itu mubah, boleh. Yang tidak boleh adalah mengikuti cara-cara orang Yahudi dalam kehidupan dan agamanya. Ni pagi, petang, siang, malam dicelanya orang Yahudi, tapi agamanya semacam Yahudi, ajarannya macam
Yahudi, diikuti cara-cara Yahudi. Pesta-pesta yang dilakukan oleh orang Yahudi, dia pun buat. Jadi sembelihan orang-orang Yahudi itu hukumnya mubah, halal, boleh makan sekiranya tidak ada ta'am, makanan yang lain boleh kita makan orang Yahudi. Jadi jangan pelik kalau ada orang berjubah, berniqab, berjilbab, beli sembelihan ayam, itik ataupun daging daripada ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi. Tidak menjadi masalah dalam hal tersebut. Adapun sembelihan yang dikatakan oleh Syekh Saleh di sini oleh orang-orang kufar seperti golongan Dahriyin. Apa tu golongan Dahriyin? Dahri, Keras Dahri, Ad-Dahriyah. Dahriyah, apa tu Dahriyah? Dahriyah sama arti dengan kelompok altis. Orang-orang apa? Orang mulhid, orang yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Sembelihan dia itu tidak boleh, dan sembelihan orang murtad juga tidak halal. Fa nahnu la na'kuluha, lalu kami tidak makan sembelihan mereka. Ingat, Dahriyah orang yang tidak percayanya wujudnya Tuhan. Jadi termasuk orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang penyembah berhala. Kemudian dan orang-orang yang telah murtad, keluar daripada Islam. Maka persoalannya, apakah hukum makan daripada makanan orang-orang Rafidah Syiah? Boleh tak? Tidak boleh. Sembelihan orang-orang Syiah Rafidah tidak halal memakan sembelihannya. Kerana apa? Mereka itu adalah Syiah Al-Majusi. Agama mereka adalah agama Majusi. Cuma mereka bertopengkan dengan syariat Islam. Itu pun mereka ciplak-ciplak sikit. Jadi mereka bukannya orang Islam, mereka tu kafir, orang-orang Syiah. Kita tidak memakan sembelihan ataupun apa-apa makanan daripada dia, kerana dia mendatangkan syak, was-was. Baik. Was-was ini bukan salah satu penyakit yang tidak baik. Was-was bukan satu penyakit yang tidak baik. Was-was, ini cerita pasal was-was juga. Faedah was-was, tahu was-was? Selalu kalau was-was ni antum baca apa? Selalu baca apa dia? Jangan malu, khabarkan. Selalunya kalau imam ini tak baca. Imam kita ni ahli sunnah. Kalau imam mubtadi ni, bila dia was-was, dia suka baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kerana dia nampak al-waswasil khannas kan? Lalu dia kata ini adalah menyingkirkan al-waswas. Kalau sebelum kita solat, perasan tak? Imam kan suka baca gitu kan? Imam ada baca tak? Tak ada. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Suka baca sebelum solat. Kita duduk belakang, bila imam ni nak takbir, dia baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baik. Was-was ni adalah salah satu penyakit fitrah lah. Dia bukan penyakit yang buruk. Satu benda yang ada fitrah dalam hati orang yang salimah. Hati dia bersih. Kalau hati dia tidak ada was-was, orang tu penyakit besar. Ada penyakit besar. Maka tu saya sebutkan tadi, was-was tu harus faham dan harus kita mengolakan dengan baik sekiranya dia menjadi penyakit kritikal. Segala dia was-was. Nak solat ni, seluar dia ada je najis. Dia pakai kain pun dia rasa was-was. Perasan ada orang macam gitu? Ini was-was yang tidak boleh dimulakan dengan dalam keadaan baik. Hati-hati. Jadi was-was yang masalah seperti ini membawa dirinya susah. Allah merintahkan kita sujud di muka bumi. Boleh sujud di bumi yang suci, yang tak ada nampak najis, kita sujudlah. Was-was orang Melayu, bila dia sujud mesti ada sejadah. Kalau tempat ni, datang tempat ana ni, tak pernah kita ada sejadah. Ustaz tumpang solat, ustaz tempat ustaz tak ada sejadah. Ustaz tak solat, ustaz. Bahaya ni. Kalau kita pergi rumah, tiba-tiba kita pergi rumah imam nak tumpang solat kejap lah. Kita tunggu, tak ada sejadah. Imam ni sah tak solat ni. Kan? Tu orang Melayu yang sikap sejadah ni. Mesti ada sejadah. Solatlah atas lantai tu semua nak ada sejadah dan sebagainya.
Jadi termasuk syarat solat di sisi orang Melayu adalah adanya sejadah. Anda tak cakap dari fikir Imam Syafi'i ya. Jadi fikir mereka, kefahaman mereka mesti ada sejadah. Itu was-was kan contoh. Was-was ni sekiranya tidak ada dalam hati kita, kita orang yang bermasalah. Kerana was-was ini adalah salah satu daripada hati yang sempurna, yang baik, kalau kita dapat memulakan dia. Kerana syaitan ini meragukan kita. Jadi hati yang baik membawa kepada keyakinan. Jadi kalau hati dia tak ada keyakinan, maka was-was terus saja dia. Was-was dia terus. Maka itu sehingga kita was-was dalam solat harus ada keyakinan. Kita lihat dua sikap dalam ni cerita bab fikir ni. Solat zuhur ada berapa rakaat? 4, yakin? Yakin barakallahu. Solat zuhur 4 rakaat. Yakin kan? Kalau dia was-was di setengah solat tu dia rasa berapa? 2 ke 3? 2 ke 3, betul? Lalu apa dia nak buat? Apa dia nak buat? Dia tak tahu solat ni 2 ke 3, 2 ke 3. Was-was, sudah was-was dalam hatinya. Kaedah fikir harus kita datangkan keyakinan. La yazalu bisyak. Al-yakin la yazalu bisyak. Kita mesti kedatangan keyakinan. Yakinkan berapa minima yang kita dah solat. Bukan maksima. Maksima ni orang pemalas. Jadi orang yang memahami kaedah, kita ambil minima. Berapa dah ni? 3 ke 2. Jadi ambilnya 2. Kita telah menidakkan apa yang was-was datang daripada syaitan. Tapi dia tak ada was-was. 3 ke 2, 3. Hati tidak ada was-was. Ini hati yang bermasalah. Maka berkata Syekh Dr. Ar-Ruhaili, dia berkata, Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, hati yang ada was-was adalah hati yang sempurna hatinya, yang baik. Sekiranya hati tidak ada was-was, maka hati orang itu adalah hati-hati yang rosak. Tapi jangan hulu, berlebih-lebih was-wasnya. Nampak? Penghujung daripada cerita was-was ni, kita pastikan kita sudah jumpa. Anda rasa nanti hujung ni ada yang nak bertanya macam tu juga. Macam mana ustaz dia was-was, dia baca Fatihah dia berulang-ulang? Ada kan? Dia was-was. Imam ni pada 2 hari lepas ada sahabat kita belajar tajwid, nak ceritakan tentang imam yang solat, lalu dia solat, dia baca apa dia? Dia punya dia bacanya seolah-olah dia baca tartil katanya. Tartil ikut tajwid, ikut spek. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah jumpa ada imam baca macam gini, orang macam gini kan? Seolah-olah dia takut Al-Fatihah dia tak betul, solatnya tidak sah. Akhi, ente tak faham Arab, makmum pun tak faham Arab, ente baca memang tak jadi masalah orang yang tak faham. Orang Arab kalau dia faham apa yang dia baca, apa kejadah yang kau baca ni? Sempurna tak bacaan tu? Malah makin tak sempurna bacaan tu di sisi wajah orang Arab. Harus kita baca dengan kadar yang tanpa was-was. Maksudnya kita yakin yang kita baca itu adalah bacaan sempurna. Nampak? Itu namanya was-was yang berlebih-lebihan, sehingga menyusahkan diri dan juga menyusahkan makmum. Imam serupa demikian, tidak boleh baca ayat-ayat panjang, atau walaupun satu ayat daripada ayat kursi, dia boleh baca inna a'tainah saja, itu pun dah panjang, lambat. Dan boleh tak orang-orang yang macam gini menjadi imam? Hukumnya tidak boleh menjadi imam kerana terlalu banyak cacat di dalam keimamannya itu. Imam itu tidak boleh mempunyai kecacatan dalam melaksanakan arkanus salah. Tidak ada kecacatan dalam melakukan arkanus salat, iaitu termasuk bacaan.
Maka harus kita beribadah dalam keadaan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi itu antaranya was-was. Jadi sembelihan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah itu semua tidak halal boleh dimakan, kerana mereka itu ada dalam dua hal. Sama ada kita mengatakan dia kafir pada aslinya, ataupun pada awalnya Islam jadi Syiah, dia jadi murtad. Maka siapa yang mengikuti agama Rafidah, maka dia terkeluar daripada Islam secara automatik. Lalu apabila dia bertaubat, lalu dia bersyahadah dan dia rujuk kepada agama Islam semula. Nah, kemudian kata Syekh Saleh di sini bahawa sembelihan orang-orang kafir itu adalah sebenarnya adalah maitatun fahiya najisatun bil kufr. Sembelihan orang-orang kafir itu semua bangkai. Sembelihan orang kafir itu adalah bangkai, tidak boleh makan. Maka Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan Allah mengharamkan kita memakan bangkai, maitata waddama, makan darah, walahmal khinzir, dan makan daging babi dan juga binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi maka bangkai di sini, apa dia maksud bangkai? Bangkai adalah sesuatu binatang yang kita makan yang tidak disembelihkan atas nama Allah, ataupun binatang yang tidak boleh dimakan meskipun disembelih atas nama Allah pun bangkai, atau binatang yang telah disembelih atas nama Allah lalu binatang itu rosak, bangkailah dia. Jadi 3 bangkai. Bangkai betul. Ya apa dia? Sekali lagi, faham? Binatang yang tidak sembelih atas nama Allah, bangkai. Binatang yang disembelihkan atas nama Allah, meskipun binatang-binatang itu disembelih atas nama Allah, tetapi binatang itu tidak halal untuk dimakan, maka dia bangkai. Dan binatang yang sudah disembelihkan oleh orang Muslim atas nama Allah, tetapi binatang itu rosak, maka dia bangkai. Jadi makan ayam yang dah bau, kambing yang dah bau, rosak bau tu maksud dia rosak. Maka sembelihan itu apa tu? Makanan itu adalah makanan bangkai. Maka Allah haramkan untuk kita memakan bangkai. Jadi sembelihan orang-orang kafir, mereka adalah makan bangkai. Meskipun binatang tu baru saja mati, pun dah bangkai. Sesuatu yang mati itu namanya bangkai. Hatta kita kalau mati pun, ruh dah dikeluarkan, mayat itu menjadi bangkai tak? Bangkai lah. Jadi pemahaman ni nak faham. Orang Melayu ni kalau fikir bangkai je buruk. Bangkai tu busuk. Bukan. Maka tu kita sebutkan bangkai meskipun baru disembelih pun tetap boleh menjadi bangkai, walaupun dia fresh, kerana tidak disembelihkan atas nama Allah. Barakallahu fikum. Kemudian wasallati alaihim, lalu disolat ke atas mereka. Dan orang-orang Islam mensolatkan atas setiap orang Muslim yang mati, hatta walau kana fasikan wa asiyan au munafiqan, meskipun dia seorang fasik, meskipun dia seorang pelaku maksiat, meskipun dia seorang munafik, lam yudhahir, sehingga lam yadhhar nifaquhu ma dama annahu lam yakhruj minal Islam, selagi mana tidak kita menzahirkan atas dirinya dia tidak terkeluar daripada Islam, maka kita solatkan jenazah tersebut. Fa innahu yusalli alaihi, maka hendaklah kita mensolatkan atasnya. Wa yad'a lahu, lalu kita mendoakan si mati. Wa yustaghfar lahu, lalu kita beristighfarkan atas dirinya. Wa yarithu qaribahu muslim, lalu diwarisi hartanya di kalangan keluarga muslim. Wa yarithahu qaribatul muslim, lalu diberikan juga harta-hartanya kepada kerabat-kerabat dia yang muslim. Lalu kita tidak menyaksikan wala nashhad li ahadin bi haqiqatil iman, dan kita tidak menyaksikan atas seseorang itu dengan hakikatnya iman, sehingga datang kepada bijami' syawari' al-Islam, sehingga terlaksananya segala syariat-syariat Islam. Iaitu kata Syekh, la nuzakki ahadan bi an takula fulanun mu'min. Ini hukum bab mengatakan si fulan itu mukmin, tidak boleh. Kamu mukmin, tidak boleh.
tazkiyah, iaitu memberi pujian kepada seseorang, dia adalah orang mukmin. Kita boleh kata akhi anta muslim, kita tidak boleh kata anta mukmin. Memberi pujian seorang itu mukmin tidak, kerana li'anna syahadata lahu bi'annahu mu'minun syahadatun qad la yastahiquha, kerana tidak ada seseorang boleh menyaksikan seorang itu mukmin, kerana tidak ada seorang manusia pun akan tahu hakikat seseorang itu mukmin. Faham? Bagaimana juga kita tidak boleh memahami orang itu munafik, kerana tidak ada dalil menunjukkan bahawa si fulan itu jelas munafik, maka kita tidak boleh menunjukkan dia adalah seorang apa dia? Munafik dan ataupun mukmin. Barakallahu fikum. Lalu hukum terhadap mengatakan seorang itu, apakah kamu seorang mukmin? Lalu apa kita boleh menjawab? Boleh tak kita menjawab bahawa kita insya-Allah mukmin? Jadi ini namanya hukum istithna, iaitu kita mengatakan insya-Allah saya seorang mukmin. Berbeza dengan situasi mengatakan saya seorang muslim. Insya-Allah saya seorang muslim. Dua perkara yang tak sama. Baik. Itu akan mengakhiri pelajaran malam ini. Mengata seseorang itu berkata saya insya-Allah mukmin dengan saya insya-Allah muslim, tidak sama. Apabila seseorang mengatakan bahawa dirinya insya-Allah saya muslim, maka orang itu meragukan akan dirinya sama ada dia muslim atau kafir. Ini tidak boleh. Kalau dia ragu, dia kafir. Maka harus dia meyakini dengan itsbat hakiki, mengatakan saya muslim, I'm muslim, saya seorang muslim. Apabila nak mengatakan seseorang itu mukmin ataupun mengklaim bahawa insya-Allah saya mukmin, itu boleh. Di sisi ahlu sunnah itu boleh. Saya insya-Allah mukmin kerana rasanya tawadu, dengan syarat dengan dirinya rasanya tawadu bahawa saya insya-Allah menjadi seorang yang mukmin. Kalau insya-Allah ana mukmin, bangganya dia mukmin. Kot dia buat dosa-dosa yang menzahirkan dosa-dosa dia, dan menjadi aib. Maka dia ada istithna di situ, insya-Allah saya menjadi seorang mukmin. Di sisi Maturidiyah, madhab Maturidiyah, iaitu madhab Abu Mansur al-Maturidi, ada siapa-siapa Maturidi di sini? Madhab Maturidi, mereka mengatakan sesiapa katakan insya-Allah saya mukmin, maka orang tu kafir, kerana dia telah melakukan syak, keraguan di dalam keimanan. Tidak. Maka Ahlussunnah kata tidak. Asy'ariyah pula mengatakan bahawa insya-Allah saya mukmin boleh, hukumnya boleh, mubah, boleh je. Ahlussunnah kata boleh tapi dengan syarat, bukan ada keraguan dalam iman, sekadar tawadu. Adapun Maturidiyah langsung mengatakan orang itu yang mengatakan insya-Allah saya mukmin, orang itu kafir. Jadi perbezaan antara pemikiran-pemikiran yang melampau ini. Nampak? Barakallahu fikum. Jadi itulah kesimpulan daripada matan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga dia memberikan kepada kita manfaat daripada pelajaran seorang muslim dan mukmin, dan mempunyai sikap seorang Ahlussunnah, mempunyai sikap terhadap orang munafik, orang yang mati dalam sifat-sifat yang tidak baik pun kita tidak mengatakan dia kafir, lalu kita tak kafarkan dia, kita salatkan dia, kita istighfarkan dia. Itu adalah sikap mauqifu Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa kumpulan soalan. Soalan yang pertama, apakah ahli sunnah membezakan di antara Al-Quran dan hadis, iaitu mendahulukan dalil Al-Quran dalam berhukum sebelum dalil-dalil daripada hadis? Apakah ahli sunnah
membezakan Al-Quran dan hadis dalam kita berhukum, mengutamakan Al-Quran terlebih dahulu kemudian hadis. Ini termasuk perkara yang keliru, dan ini termasuk dalam ilmu istidlal. Apa tu istidlal? Ilmu tata cara bagaimana memahami hukum. Macam mana kita nak memahami hukum? Dalam ahlu sunnah, kita memahami cara berhukum dengan Al-Quran dan hadis, iaitu sunnah Nabi SAW. Kemudian dalil tersebut difahami oleh sahabat, kemudian apa yang difahami oleh ulama-ulama kita pula. Okey? Itu proses memahami dalil. Kerana dalil Al-Quran dan hadis tidak boleh difahami kecuali apa yang difahami oleh sahabat, dan apa yang difahami oleh sahabat tidak boleh kita terus faham. Kita mesti faham daripada para ulama. Macam mana kita nak faham dalil tersebut dan kaedah-kaedah tersebut. Itu cara yang benar. Adapun mereka yang cuba nak memahamkan Al-Quran diutamakan kemudian hadis, itu adalah proses martabat. Al-Quran dahulukan baru hadis. Okey, kenapa kita utamakan Al-Quran baru hadis? Mana mungkin menjadi kewajipan kita solat tak ada dalil daripada Quran? Mana mungkin kita boleh laksanakan solat tanpanya hadis, kerana hadis menceritakan bagaimana nak solat. Jadi proses itu harus kita melalui perkara ni. Dia bukan menjadi kewajipan mesti ikut Al-Quran dulu. Apa yang Al-Quran ada, kita ikut Al-Quran. Meskipun hadis ada, kita utamakan Quran dulu. Tidak, lain. Itu kefahaman yang tak sama. Kerana Al-Quran tidak boleh difahami kecuali dengan hadis Nabi SAW. Kerana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Dan aku telah diberikan sebuah kitab yang seumpama dengannya. Apa dia? Hadis. Hadis adalah tafsirul Quran. Jadi memahami Al-Quran ada dua cara. Satu dia tafsiru bil Quran. Al-Quran ditafsir dengan Quran, iaitu kita katakan kita memadukan dua ayat ataupun tiga ayat yang sama dengannya, kita boleh faham. Okey? Tanpa ada hadis boleh faham. Tetapi Al-Quran dengan Al-Quran, ayat yang digabungkan, iaitu tafsirul Quran bil Quran. Kemudian tafsirul Quran bil hadis, kita tafsir Al-Quran dengan riwayat hadis-hadis Nabi. Macam mana Nabi memahami, understood dalil-dalil tersebut dengan hadis. Lalu tidak boleh kita mengutamakan ucapan seorang insan, manusia, selain daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana disebut dalam awal suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Al-Quran dan hadis. Jadi kita memuliakan Al-Quran dan hadis dulu, kemudian baru kita faham macam mana sahabat dan difahami oleh para ulama. Jadi dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, sekali lagi, itu adalah salah satu sistematik kita nak faham. Kita ambil daripada Quran, kita fahamkan daripada hadis, kemudian macam mana sahabat faham. Bukan semestinya dalil itu mesti ada dalam Al-Quran. Ada hukum-hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebagai contoh apa dia? Hukum solat malam. Al-Quran ada mengkhabarkan, tapi cara-caranya disebut dalam hadis. Cara kita nak pergi ke majlis ilmu disebut dalam hadis-hadis Nabi. Kebaikan-kebaikan, keutamaan, kefarduan, kewajipan untuk belajar, semua disebut dalam hadis, tidak disebut dalam Quran. Ada pula yang tak disebut dalam hadis Nabi SAW, tapi dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Maka dia menjadi dalil. Jadi itu proses cara manhajul istidlal, cara macam mana kita nak mengambil dalil. Barakallahu fikum. Soalan seterusnya, setiap perkara telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana sekiranya seseorang beralasan bahawa perbuatan maksiatnya adalah ketetapan Allah, justru mengapa dia harus dihukum? Orang-orang yang berucap sedemikian rupa adalah orang-orang yang dikatakan seburuk-buruk manusia,
yang siapa ada keyakinan ini bertaubatlah kepada Allah. Orang yang berkata dia buat maksiat disebabkan takdir, maka orang ini hendaklah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan ini adalah ucapan orang-orang mulhid dulu, ya, orang-orang yang tidak mempunyai agama, yang mana mereka menyalahi segalanya kepada takdir. Hal ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ya, bahawa orang-orang ini adalah seburuk-buruknya manusia yang menyalahikan segala dosa-dosanya kepada takdir. Kerana Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kemudian kita kalau lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu khabar dalam suratul An'am, di mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 148. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'ana wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Dulu mereka katakan, mereka dimasukkan ke dalam neraka disebabkan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dia. Dia menyalahikan takdir orang-orang dahulu yang buat. Ini adalah manusia yang paling buruk. Dia buat segala semua benda yang dia salah buat kerana itu adalah takdir, menyalahikan takdir. Jadi seorang yang beriman, dia berusaha untuk tidak melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang memaksiatkan kepada dirinya, kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, soalan seterusnya, terdapatnya da'i yang mengatakan fikihnya mazhab Zahiri itu tertolak kerana masalah akidah pendiri mazhab Zahiri, yaitu Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Apakah pernyataan ini benar? Imam Abu Dawud Az-Zahiri rahimahullah, ya, akidahnya itu pada awalnya itu rosak. Rosak kerana dia mengatakan apa dia? Al-Quran itu muhdath. Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru, bukan kalam Allah. Dia hidup pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i. Lalu dia, kisah ni kita dah pernah melalui, kisah yang di mana dia datang ke rumah Imam Ahmad. Lalu anaknya Abdul Rahman, silakan, ataupun Abdullah anaknya, membuka pintu, mendapati Abu Dawud Az-Zahiri ini hadir, datang nak jumpa bapa dia. Lalu dia minta izin untuk jumpa. Lalu dia bertanya kepada bapa dia kata, siapa itu? Abu Dawud Az-Zahiri Asbahani, seorang imam datang daripada Asbahan. Asbahan ni kat mana? Iran. Dia datang daripada sana, jumpa Imam Ahmad di Madinah. Lalu Imam Ahmad tak mau jumpa. Kerana apa? Dia kata Al-Quran itu makhluk, akidahnya rosak. Dia kata tidak, aku tidak mengatakan demikian. Imam Ahmad lebih mempercayai orang yang mengkhabarkan kepada dia berbanding Abu Dawud Az-Zahiri. Lalu mereka menjadikan hujjah bahawa orang yang rosak akidah dia macam gini langsung tidak diambil apa dia? Ilmu daripada dunia. Kita kena faham dua.
Dua perkara dalam masalah akidahnya. Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam fatwanya dalam Majmu' al-Fatawa wal Maqalat, akidah orang Zahiriyah, akidahnya rosak, banyaknya rosak. Dan harus kita faham, mereka bukan mazhab akidah, mereka mazhab fikih. Sebagaimananya Syafi'i, sebagaimananya Ahmad, sebagaimananya Malik, sebagaimananya Hanafi, bagaimana Laith, bagaimananya Ishaq dan Ibn Ruwaih dan lain-lain. Itu suka mazhab fikih. Ada mazhab. Ramai yang tahu 4 aja kan. Mazhab tu ada banyak lagi. Mazhab Bukhari, mazhab Muslim. Itu semua ada banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Maksudnya mazhab ni ada school of thought, cara mereka nak memahami dalil. Zahiri bukan mazhab akidah tetapi mazhab fikih. Tapi banyak tokoh pada di kalangan dia, seantara kenal banyak, cuma ada Abu Dawud Al-Zahiri dan juga Ibn Hazmin, termasuk orang-orang yang terpengaruh dengan akidah-akidah Jahmiyah ni. Pada zaman salaf dulu, akidah mereka rosak tapi fiqh dia tak rosak, fikih dia tak rosak. Dia hanya berlaku pun dalam bab-bab yang Al-Quran itu makhluk, iman tak bertambah, iman kurang, sifat-sifat Allah, macam gitulah mereka tergelincir dalam hal-hal dunia. Berbeza dengan tokoh-tokoh fikih yang ada hari ini, yang mengaku mereka Syafi'i, akidah dia Asy'ari, lalu mereka tergelincir kedua-duanya. Asy'ari pun tak ikut Asy'ari, Syafi'i pun dia tak ikut macam mana Imam Syafi'i punya ajaran. Lain. Nak bersebut imam ajaran mereka yang tergelincir pada Syafi'i banyak sangat masyarakat kita. Maka tu akhirnya mereka mengakui mereka bukan Syafi'i tapi mereka Syafi'iyah. Maksudnya dah tukarlah, lain. Beza Syafi'i dengan Syafi'iyah tu tak sama. Jadi Abu Dawud Al-Zahiri rahimahullah ta'ala, semoga Allah mengampuninya, itu tergelincir dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah fikih itu tidak tadi masalah disebutkan oleh, bukan ucapan anak tapi ucapan siapa? Fatwa siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Akidah mereka tak bagus, maksudnya rosak akidah dia, tapi fikih dia tak ada masalah. Maka itu kita sebutkan mazhab Zahiri. Apa tu Zahiri? Mazhab secara zahirnya mereka mengambil dalil pada Quran dan hadis secara zahir. Mereka tak ada banyak huraian ataupun tafsir. Meskipun Ibn Hazmin disebut sebagai mazhab Imam Zahiri, tapi dia tidak 100% Zahiri. Kerana dalam mazhab Zahiri dia tak pakai kias. Dalam usul fiqh kita ada apa dia? Al-Quran, As-Sunnah iaitu hadis, hukum dalil, ijma', kemudian adanya kias. Jadi dalam ajaran orang-orang mazhab Zahiri menolak apa dia? Kias, menolak kias. Tapi Ibn Hazmin walaupun pada istidlal dia tolak kias, dia tetap poin-poin yang lain ambil kias juga. Dia tak terlari daripada kias. Jadi kias ni adalah satu-satu hukum. Kita nak fahamkan hukum seperti hukum rokok. Hukum merokok. Rokok ni hukum datang daripada dalil mana? Mana ada hadis, mana ada Quran? Adalah datang daripada dalil kias. Kias tu dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis juga, tapi tak jelas dalil menunjukkan rokok itu disebutkan. Itu maksudnya al-qiyas. Kesimpulan, orang yang membolehkan rokok itu Zahiri nanti. Dia bukan Syafi'i, kerana Syafi'i pakai kias, Ahmad pakai kias. Jadi rokok ijma' di sisi madhabu arba'ah, mazhab imam 4, rokok tu haram. Tapi yang mengatakan boleh merokok, itu Zahiri lah. Pasal apa? Dia tak ada kias. Dia Zahiri membolehkan muzik, kan? Dia tak ada kias-kias lain. Padahal dalil itu jelas. Dalil itu zahir. Baik, nah, wallahu taala. Soalan seterusnya, apakah gaji atau penghasilan yang diterima setiap bulan harus dizakatkan? Dengar.
Dalil apa ni, gaji bulanan, tidak ada dalil yang mengatakan seseorang yang mendapat gaji bulanan harus dizakat. Tidak ada dalil. Buka. Tidak ada dalil yang mengatakan gaji bulanan dizakat. Tidak ada. Zakat gaji, zakat pendapatan, itu semua yang dikeluarkan oleh Qaradawi dan sahabat-sahabatnya. Tidak ada dalil itu Qaradawi dengan sahabat-sahabatnya yang mengatakan ada zakat pendapatan. Tidak ada dalil dalam Quran maupun hadis, maupun ijma' maupun qiyas. Tidak ada yang mengatakan bahawa ada zakatnya pendapatan. Zakat datang daripada harta galian dan harta simpanan. Galian maksudnya tumbuh-tumbuhan, gali ke bawah, gali ke atas, itu semua gali lah. Kemudian zakat harta daripada harta simpanan, itu ada zakat. Adapun zakat daripada gaji tidak ada. Zakat daripada gaji tidak ada. Nah, Soalan seterusnya, Akhwan, minggu sebelumnya Ustaz ada menerangkan mengenai anak susuan. Ibu susuan seharusnya menyusukan anak susuan dengan susu yang asli dan bukan buatan, iaitu menggunakan ubat. Namun kebanyakan wanita sekarang, laki-laki wanita yang tidak boleh melahirkan anak, mereka mengambil anak angkat. Anak angkat tersebut disusukan dengan susuan jadi anak dengan mengambil ubat hormon yang akan mengeluarkan susu. Mohon penjelasan Ustaz tentang isu ini, dan apakah perbatasan aurat anak susuan yang minum susu artificial ini sama seperti anak susuan yang minum susu yang asli dari ibu susuan mereka. anak susuan daripada makan obat artificial, susu yang bukan daripada hasil hamil. Para ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Dia harus alami daripada hasil hamil tersebut. Maksudnya dia ada anak lalu dia menyusukan dengan mengikuti syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha. 5 kali kenyang, 5 kali kenyang dia minum sampai ke perut, tak dimuntah balik. Itu antara syarat-syarat yang dipatuhi, bukan dengan artificial hormon tersebut. Kerana ubat-ubat yang membina hormon itu adalah semua dusta. Semua adalah jadi-jadian. Itu tidak termasuk daripada susuan. Bukan termasuk daripada susuan hakiki, iaitu asli, tidak. Nah, jadi mereka yang membawa kepada pemahaman tersebut harus membawakan dalil membolehkan daripada artificial itu bolehnya menjadi anak susuan. Jadi anak susuan daripada artificial ni tetap hukumnya tidak boleh menjadikan dia sebagai mahram kepada ibunya. Orang-orang yang terjaganya aurat-aurat dia, tidak. Dia harus daripada susu yang sekiranya dia ada anak, kemudian disusukan anak itu yang anak bukan anak daripada hasil perkahwinannya, dan itu boleh menjadi anak susuan. Wallahu taala a'lam. Soalan seterusnya, adakah golongan yang menukar jantina termasuk seorang Muslim dan perlukah disolat dan dikafan? Para fuqaha menyebutkan di dalam kitab-kitab, beberapa kitab fikih, orang yang mati yang tukar jantinanya tak kafir, kerana disebutkan dalam pengurusan jenazah. Kalau sudah kafir, tidak disebut dalam kitab fikih. Mayat itu langsung dibungkus dan ditanam atau dibuang ke laut. Tapi ulama fikih menyebutkan tentang proses tata cara pengandalian, macam mana kita nak menguruskan jenazah-jenazah transgender ni. Sebagaimana telah disebutkan bahawa jenazah transgender yang tukar jantina ini, apabila dia meninggal dunia, maka yang uruskannya adalah kaum lelaki, kerana asalnya adalah lelaki. Dan bijaknya fuqaha ni kan dia macam engineer dalam ilmu. Dia dah
engineer ni bukan tahu macam mana nak pasang nut tu, tahu tak macam mana tak. Engineer ni pada hakikatnya masa dia faham apa yang akan datang pada in future, itu engineer. Okey, baik. Jadi fuqaha ni adalah namanya engineer. Dia engineering dalam memahami, understood apa tu hukum. Dia memahami macam mana nak mengendalikan jenazah orang-orang yang tukar jantinah ni. Jadi dia kata yang harus yang memandikan jenazah itu adalah lelaki. Kemudian lelaki ni lelaki yang tidak ada syahwat dengan transgender. Kalau lelaki dengan syahwat dengan transgender, pasal nanti jenazah tu disebutkan oleh dalam fikih arba'a madhahib, fikih 4 madhab disebutkan. Diuruskan oleh orang yang tidak minat kepada transgender. Kalau ada rasa takut, jangan. Takut jangan, ataupun takut jadi fitnah. Kalau memang orang tu tak suka transgender, dia boleh mandikan lah. Kemudian disebutkan oleh fuqaha ni, para fuqaha, yang mandikan dia lebih aula, lebih afdal, lebih mulia adalah ibunya, ayahnya. Mana mungkin ayah dengan ibunya ada syahwat kepada anaknya kan. Kemudian adik-beradiknya, adik-beradiknya ataupun wali-walinya, keturunan dia yang mandikan. Sekiranya tidak, kaum muslimin ikut syarat tu yang tidak ada nafsu kepada transgender. Ni kalau ada transgender mati ni, mati. Ini orang yang bermasalah ni, barakallahu fikum. Nah, jadi kesimpulannya dia tidak kafir dan dimandikan dan dikebumikan dalam kaum muslimin. Meskipun hukum had tu kan ada, hukum had ada, cuma kita jangan keliru akhi. Hukum had terhadap orang transgender ni, pondan dan sebagainya, hukum dia apa dalam hukum had? Bawa ke bangunan yang paling tinggi, lalu dia buat apa? Dicampakkan dia. Orang melakukan hubungan macam gini. Kemudian ada kalau kita di dalam rumah, ada orang dalam rumah kita yang berpakaian lelaki pakai macam perempuan, perempuan pakai macam lelaki. Orang yang itu disebut oleh Nabi SAW dalam khabar-khabar yang sahih. Apa dibuat oleh Nabi? Surah apa? Pulaukan dia, keluarkan dia dari rumah, keluarkan, usir daripada kampung. Jadi jangan kita katakan diskriminasi pun dan apa ni, gay ni semua pemahaman kolot. Tak, itu ajaran Nabi. Nabi kita tak kolot. Nabi kita ajar kepada ketamadunan. Jadi hukum tersebut, walaupun hukum tu berlaku, bukan maksudnya orang tu kafir. Sepertinya orang minum khamar, had ni kena ada apa? Kena sebab tak? Dia kena sebab, tapi sebut kafir tak? Tidak. Tak sebut kafir, tak sebutkan dia seorang mukmin. Dia hanya seorang pelaku maksiat. Nah, soalan seterusnya, ketika solat berjemaah pada tahiyat awal, imam sepertinya membaca lama ataupun panjang. Apakah harus kita baca ataupun apakah yang harus kita baca ataupun berdiam sahaja selepas selesai membaca ayat awal? Dalam fi kulli solat, dalam semua solat, apabila imam itu lama dalam rukuk ke, dalam sujud dia ke, solat zuhur masalan, kita dah baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-A'la, dia pun tak habis-habis. Kita dah baca Al-A'la, dia pun tak habis lagi. Kan? Tetap kita diam mengikuti imam. Dalilnya innama ju'ilal imam litamma bihi fa idza kabbara fakabbaru fa idza qara'a fa ansitu fa idza raka'a farka'u fa idza qala sami'allahu liman hamida faqalu rabbana walakal hamd fa idza sajada fasjudu. Imam itu jadikan sebagai pantulan. Apabila dia takbir, maka takbirlah. Apabila dia baca, diamlah. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia sami'allahu liman hamidah, katakanlah rabbana walakal hamd. Apabila dia sujud, maka kita sujud. Ikuti imam. Baik. Lalu apabila contoh masalah kalau ada tasyahud, dia baca panjang, kita dah baca, dia lambat baca, mungkin anggaplah imam itu gagap dan sebagainya, maka duduk diam, tunggu. Kerana imam itu sebagai pantulan harus diikut. Ini ada tak tahu mazhab apa, imam kalau mendatangkan sanksi dan sebagainya, apa dibuat? Mufarakah. Tidak ada mufarakah dalam solat jamaah. Mufarakah dalam jamaah itu dimaksudkan mufarakah daripada Islam, orang yang terkeluar daripada Islam. Mufarakah itu terkeluar, terpisah. Dalam solat jamaah tidak ada mufarakah. Dalam solat jamaah tidak ada mufarakah. Dalam solat jemaah, imam itu meskipun solat subuh 4 rakaat,
tetap solat subuh 4 rakaat jemaahnya. Tetap solatnya 4 rakaat sebagaimana khabar itu berlaku dalam Sahih Muslim. Nah, Soalan seterusnya, apakah pelaku bid'ah amaliyah mendapat uzur kiranya dia hidup di kalangan keluarga yang jahil? bid'ah amaliyah dia hidup dalam keluarga yang jahil. Uzur apa itu? Wallahu a'lam apa yang dimaksudkan dengan uzur. Uzur ni adalah satu kelonggaran. Hidup dengan keluarga. Nah, keluarga maksudnya kalau mungkin yang dimaksudkan penanya adalah hidup dengan keluarga yang tak nak belajar, banyak sangat buat ritual-ritual. Apakah mendapat uzur? Sekiranya dia ada ilmu, sudah pasti dia akan lari cabut. Kerana dia akan menyelamatkan dirinya. Mana mungkin ada orang nak dapatkan uzur tu duduk dalam keadaan sesuatu yang memudaratkan. Pasti dia akan lari daripada sesuatu yang memudaratkan dirinya. Sekiranya tidak, maka tabayyun, berikan ilmu. Tabayyun ni maksudnya memberi ilmu kepada ahli keluarganya, sampaikan ahli keluarga. Kalau dikatakan jahil, berikan ilmu. Tapi kalau dia sudah berikan ilmu, yang keluarganya yang jahil juga membantah, maka itu bukan jahil, itu dah pandai dah semua. Pandai menjawab. Maka hati-hati, menjagalah ilmu agama tu. Nah, Soalan seterusnya, bolehkah jenazah disolatkan lebih dari sekali pada hari yang sama, di hospital sekali, kemudian di kampung semati sekali? boleh solat jenazah itu dalam sehari itu belum selesai. Ada orang tak sampai nak menguruskan di mana? Di masjid. Ada orang di hospital dia dah solat, kemudian dia tak sempat ke kuburan, dia solat dulu di hospital. Itu tak jadi masalah dan tidak ada larangan hal tersebut kerana ada dalil perbuatan tersebut, iaitu solat jenazah telah disolat, kemudian disolat di kuburan, dan dibenarkan oleh Nabi SAW, dan qudwah itu ada, tunjuk itu berlaku ada. Jadi boleh solat meskipun kaum muslimin dah solatkan. Orang itu miss untuk solatkan jenazah tersebut, dan dia ada dalam sehari tersebut, boleh, tak ada masalah. Nah, Soalan seterusnya, apakah kunut subuh itu adalah satu ikhtilaf yang boleh diraihkan? Kunut subuh, selalunya orang yang berdalil tak nak kunut ni biasa tak hafal kunut. Kunut subuh di sisi mazhab Syafi'i itu masyru'. Mereka di sisi mereka itu ada riwayat. Ada riwayat dari mazhab Syafi'i. Sehingga mereka menjadikan itu salah satu daripada sunat ab'ad, sunat yang dituntut ataupun sunat muakkadah di sisi mazhab Syafi'i. Antum mazhab Syafi'i tak? Mazhab Syafi'i mensunatkan kunut di waktu fajar subuh. Tetapi orang yang mentahqiqkan dalil-dalil tersebut, memahami hukum tersebut, hadis kunut subuh itu nilainya da'ifun jiddan, sangat lemah. Sangat lemah. Kita dengar betul-betul, mungkin ada yang baru dengar, ada yang pernah dengar. Hadis itu lemah. Untuk menjadikan ibadah dikatakan digalakkan, anjuran dan sebagainya, mendatangkan dalil-dalil yang kuat. Tak boleh dalil-dalil yang lemah. Lemah, weak evidence tak boleh jadi evidence. Dalil yang lemah tidak boleh menjadi bukti. Jadi pembuktian tu tidak sabit, tidak subut. Hadis tentang subuh, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Nabi SAW kunut di waktu fajar itu hatta farqat dunia, sampai beliau meninggal. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in. Dalam sanad tersebut adanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang yang dhaif. Ada ulama yang memungkarkan beliau.
Jadi jalur sanad itu menjadi weak, very weak, dhaifun jiddan, sangat lemah. Jadi kunut subuh itu tidak diamalkan oleh orang yang menilaikan hadis itu lemah. Bukan kerana kita tak buat kunut subuh, kita bukan mazhab Syafi'i. Tak boleh, itu tak adil. Itu tidak adil. Kerana satu, kita membetulkan dalam mazhab tersebut, kita termasuk orang yang menyeleweng. Tidak. Kerana mazhab Syafi'i, kita lihat, di Azhar, di Mesir itu, mereka solat pun ada tidak menjaharkan basmalah. Apakah mereka tu selain daripada Syafi'i? Tak. Mereka tetap Syafi'i. Ada Syafi'i di Yaman yang tidak kunut subuh, tapi mereka tetap Syafi'i. Cuma Syafi'i dekat tanah air ni menjadi masalah. Kalau tak kunut, ini bukan daripada Islam seolah-olahnya. Bukan Syafi'i je. Dikeluarkan, ini bukan Islam ni, tak kunut subuh ni. Kan? Ini sesat tak kunut subuh. Ini ada masalah, the way of thinking. Salah. Knowledge tu salah. Kunut subuh tidak boleh dilakukan kerana dalil tu lemah. Tapi kalau orang amalkan kunut subuh disebabkan dia tak tahu status dalil, ya dia amalkan kerana dia muqallid. Hukum taklid itu mengikuti, bagi orang awam tu kan hak dia mengikuti mufti. Jadi kalau mufti salah, dia akan ikut bersama mufti dia bersalah. Tapi kalau orang mempelajari, ada kajian, ada research, tahu dalil itu lemah, dan kita tak amalkan, sudah. Tapi jangan sampai satu kampung imam masjid semua bid'ahkan. Itu jangan, ini sikap yang buruk. Kita manhaj salaf tak mengajar gini, ahlu sunnah tak mengajar macam gini rupa. Dia tidak membatalkan solat kalau orang tu kunut pun. Yang masalahnya kalau orang tu tak subuh, bukan kunut subuh. Nah, jadi apakah kita boleh, soalannya apakah kita boleh meraihkan? Meraihkan ni kalau imam nak kunut subuh, kita pun ikut kunut subuh. Kemudian kalau kita jadi imam, kerana kita tahu kunut subuh tu dhaif, ana jadi imam, lalu ana pun kunut subuh. Kita nak meraihkan orang-orang belakang. Antum ingat ni raih hari jadi ke? Tak. Apa yang kita faham, knowledge dah tak boleh, tak boleh. Ini bukan boleh meraih-raihkan, tak. Meraihkan mazhab ini, meraihkan mazhab ini. Dia nak meriahkan sangat. Tak boleh nak meriahkan mazhab ni. Mazhab tu kan school of thought, cara macam mana pemikiran dalil dalam mazhab tersebut. Jadi kalau katakan tak kunut subuh, terkeluar daripada mazhab Syafi'i, lalu mereka bayar zakat fitrah, lalu tang mana dia ikut? Ikut Hanafi. Tak terkeluar pula dia daripada Syafi'i bab zakat. Betul? Bila zakat fitrah pandai ikut Hanafi, tak nak ikut Syafi'i. Bab ini susah, kita tak ikut Syafi'i ni. Payah ni nak angkat beras, pikul-pikul nak pergi rumah orang angkat beras, angkat kurma, angkat kismis, berat ni ustaz. Jadi kita pakai duit ringan, kita boleh buat online. Itu pun dalam mazhab Abu Hanifah pun bukan majoriti, minoriti yang kata boleh. Jadi mereka ni sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mana yang rasa dia nak ikut, dia ikut, bukan atas kajian. Nah, soalan seterusnya, sebagai penuntut ilmu, kami memahami hukum kenduri arwah ataupun tahlil itu. Bagaimana untuk menerangkan kepada masyarakat awam jika dijemput menghadirinya? Sedangkan kami sebagai penuntut ilmu ini lemah terhadap dalil dan juga pemahamannya. Dan bolehkah Ustaz terangkan secara ringkas dalil terhadap larangan tersebut? ini soalan terakhir. Kerana lepasnya kita nak kenduri ni. Kenduri arwah, dua benda tak sama. Kenduri dalam kamus Diwan menjamu makanan yang ada upacara agama. Ni tadi kita upacara agama ni kan, lepas tu kita makan kan, kenduri lah tu. Kenduri juga kan, bid'ah tak tu nanti. Jangan makan, pulang semua. Tayyib. Kemudian arwah. Arwah ni jamak kepada roh, plural kepada roh. Roh satu, banyak roh, jadi arwah. Tapi kesian, yang meninggal satu dia namanya arwah juga, banyak roh simpulan. Kenduri arwah lah, difaham ada nama Melayu. Kenduri arwah, apabila ada orang mati
bacakan Quran ataupun zikir-zikir tertentu disedekahkan kepada si fulan, kemudian dijamukan makanan. Ingat ya ikhwah, ketika nak menjelaskan hukum, jangan sampai mencela. Berikan kepahaman, jangan kita buat celah. Kenduri arwah dah sama macam orang kafir mati dan sebagainya. Dah. Itu dulu. Ustaz-ustaz hizbi macam gitu. Tak, fahamkan dah. Di sisi mazhab Syafi'i tidak boleh kenduri arwah. Disebutkan di dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab Arab maupun kitab Jawi Melayu. Disebutkan kenduri arwah adalah membacakan doa-doa ataupun bacaan-bacaan untuk si mati, sama ada diberi makan atau tak berikan orang tu makan. Jadi dua hukum, hukum beri makan, hukum bacaan. Hukum bacaan untuk si mati di sisi ulama hadis ahli tafsir, doa bacaan tersebut tidak sampai kepada si mati. Kerana dalam hadis Muslim, idza mata ibnu adam inqata'u amaluhu, apabila mati anak Adam segala amalannya terputus, illa bi thalath, kecuali 3. Al waladu salih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan dia, termasuklah anak angkat, anak tiri dan sebagainya, yang mendoakan dia. Kemudian as-sadaqatul jariyah, sedekah yang berterusan, membina madrasah, membina masjid, ataupun berlakunya wakafkan tanah, wakafkan bangunan dan sebagainya. Itu sedekahul jariyah. Wakaf yang paling mulia sekali adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah paling mulia adalah wakaf. Kemudian al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa yang ditinggalkan? Ilmu dia. Ilmu tu kata Syekh Saleh Fauzan adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu ajar roti canai, bukan. Ilmu syar'i, dia ajar orang tu baca Al-Fatihah dengan betul, ilmu tu diteruskan, maka pahalanya berterusan. Itu ilmu syar'i. Jadi 3 amalan. Lalu mereka fahamkan al-waladu salih yad'ulah, anak soleh mendoakan dia. Lalu kita buat bacaan ni. Yang baca datang tu satu kampung, yang dikurus anak. Apa kerja ya? Anak maksudnya doa. Doa itu adalah memohon istighfar, bukan baca Al-Quran. Istighfar sesuai dengan satu dalil yang lain, di mana Nabi SAW mengkhabarkan seorang ayah dia mati, kemudian bapa ni masa dia hidup amalannya begitu sedikit, tiba-tiba Allah sampaikan kepadanya istighfar, iaitu keampunan bagi dia. Dia pun pelik, aku dulu hidup di dunia amalan aku sedikit, lalu macam mana aku boleh diampunkan begini-begini? Kemudian dia tanya, malaikat pun menjawab, min istighfari ibni, daripada istighfar anakmu. Jadi anaknya memohon istighfar, keampunan untuk ayahnya, maka istighfar itu sampai tak? Sampai. Sesuai dalil. Nanti jangan ustaz, tolong ustaz khatamkan bapak saya ustaz, saya kasih ustaz 10,000, khatamkan setiap bulan untuk setahun. Tak boleh. Baca Al-Quran bukan termasuk istighfar. Tidak boleh. Mudah saja, tak payah nak upah ustaz, nak upah kiai, imam dan sebagainya. Istighfar, mohon ya Allah ampunkan, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu istighfar itu. Jadi hukum tahlilan ini ataupun majlis kenduri arwah ini bukan daripada ajaran-ajaran ahlu sunnah maupun Islam. Biasanya kenapa kita sebut sebagai ajaran daripada Hindu? Kerana orang Melayu ini dahulu kala adalah Hindu. Apabila masuk Islam, amalan-amalan tu masih diserapkan lagi, masih tak ditinggalkan lagi. Sebagaimana juga orang berkahwin dengan berinai, duduk di atas pelamin dan sebagainya, itu kan acara-acara Hindu yang masih diserapkan. Kemudian diislamkan. Tak susah. Kita tak susah. Sesuatu di antara daripada kafir tak boleh terima, kita Islam. Bukan orang saja boleh Islam, adat dan juga segalanya boleh diislamkan. No worries. Nah, jadi nak tambah sikit, dia kata kerana talabul ilmi kurang apa dia? Lemah terhadap dalil.
Ini dibetulkan. Talabul ilm harus hafal dalil. Harus hafal dalil. Usaha apa tu dalilnya. Kalau selagi tak hafal dalil, selagi itu antum muqallid. Ada tak boleh ustaz, kita tak boleh mengikut muqallid ustaz, tak boleh ikut. Ini tak boleh. Muqallid tu muqallid ni apa? Ikutan tak boleh ikut-ikut. Hakikatnya kita muqallid dengan anak. Kadang anak baca dalil sahih tak sahih pun tak tahu. Jadi jangan kata kita tak boleh taklid. Ni semua orang sembang. Tak boleh taklid dengan ustaz. Hakikatnya taklid. Dia baca Sahih Bukhari pun taklid. Dia tak tahu dalam Sahih Bukhari itu sahih tak sahih pun. Jadi taklid tak terlepas daripada mana-mana individu. Jadi taklid yang benar boleh, taklid yang salah salah. Taklid yang salah kita dah tahu ustaz tu salah, kita masih ikut. Itu namanya taklid yang salah. Jadi usaha untuk hafal dalil, faham dalil. Tak boleh apa ustaz cakap dengar. Ustaz dalam, jangan segan, jangan malu, hak antum untuk bertanya ustaz. Dan dengan adab bertanya, boleh dapatkan dalil dan sebagainya. Kadang ada orang tak perlu dalil. Ada orang tak perlu dalil, ustaz cakap dia faham dah sudah. Kan? Tapi jangan berterusan apa ustaz cakap semua tak tahu dalil, kerana dalil tu ilmu. Dalil tu ilmu. Kalau tahu daripada ustaz itu hukum, dia tak tahu apa dalil, ikut aja. Okey? Taib, barakallahu fiikum. Naam. Qul qawli hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.